So kita buat 400 million kalikan dengan 68% sebab labour force participation rate dia adalah 68%. So kita akan dapat 272 million. So dapat tak jawapan ni? Dapat, Doktor. Dapat Kalau saya cepat sangat nanti bagi tahu Okey. Untuk yang kedua, yang ni soalan yang atas ni silap tapi soalan kedua dia nak kita cari number of unemployed. Okey, so sekarang ni kita nak cari number of unemployed. So kita ada maklumat tentang total population. Okey, ni formula untuk nak cari number jumlah orang yang menganggur. So kita ada maklumat kat sini ada tentang total population dan juga tentang percentage of unemployment rates lah. Okay, so kita gunakan formula ini untuk kita dapatkan number unemployed untuk tahun 2011 dan juga untuk tahun 2012. Okay, and then ini adalah jawapan untuk unemployed tahun 2011. Okay, so kita ambil ni 350 million ini sebab dia total population kan. Kita kalikan dengan 10% sebab unemployment rates. So kita akan dapat 35 million. And then yang ini bukan guna itu unemployment rate kali dengan labor force ke, sebab dia punya total population dia ada tambah yang bukan dalam labor force kan. Kejap bagi saya seminit. Sekejap. Number of unemployed kalikan dengan total population. Betul sebab dia adalah kita tak akan guna ke number of unemployed. Okay, betul lah kita guna total labor force. Betul. Total labor force kalikan dengan unemployment rate. Okay, so kat sini kita akan dapat 245 kalikan dengan 10% berapa dapat? 24.5. 24.5. And then yang ini 272 million kali 8%. 272 kali dengan 8% dapat berapa tadi? 21.76. 21.76. Okey. Untuk perpuluhan kita decide untuk ambil 2 titik perpuluhan lah. Sebab nanti ada juga yang kita calculate dia akan ada banyak numbers kan. Especially untuk percentage. So kita akan ambil 2 titik perpuluhan. Okey, yang lain dapat ke yang ni? Yang ini saja calculate guna labor force equals to employed tambah unemployed. So jawapannya tak sama. Kejap. Yang mana yang soalan C ke? Number of unemployed kali kejap saya tengok balik. Sebab saya calculate labor force. Sebab question dia tanya calculate the number of the employed kan. Yang mana? Yang ni yang sekarang question A kan. Okey, sekejap. Sorry. Saya kat atas tu yang silap kat atas ni. Okey, so sekarang ni yang A tadi kita dah settle. Kita dah dapat sama kan 245 dengan 272. Betul. Okey, untuk B kita nak dapatkan number of unemployed. Okey, so kita dapat 24.5 dan juga 21.76. Okey, so untuk B settle, yang C ni dapat sama tak? Tak sama. Sebab dia punya unemployed tak sama kan. So dia final answer pun tak sama. Okey, betul sebab tadi saya punya nilai unemployed saya yang silap tadi kan. So 24.5 sekarang akan jadi. Doktor, tapi saya ada soalan.
yang untuk B tu kan dia cakap unemployed tu mesti labor force. Dia just generally tanya ke unemployed tu boleh dalam kategori non-labor force juga kan doktor? Unemployed memang kena labor force. Oh, Dia memang kalau macam ni, dia kalau untuk unemployed dia memang kena labor force. Macam semalam saya terangkan semalam, kalau dia bukan dalam kategori labor force, dia tak dikira sebagai orang yang bekerja, so memang dia tak akan ada kaitan dengan unemployed lah. okey, faham doktor. Okay. Okay, so sekejap sini tadi unemployed 25.4, so maksudnya kat sini akan jadi 25.4 and then dekat sini total akan jadi 24.5 total. sorry balik 24.5. So dia total ialah 220.5. 200 220.5. 20 220.5. 220.5. Ya. Ya, ini akan jadi tadi 21.76. 21.76. Okey, so total dia akan jadi 250.24. 250.24. Ya. Okey, yang lain dapat tak yang ni? 24.5 and then sini 21.76. Okey, yang lain dapat Okey, untuk soalan 1 kita dah jawab. Okey, untuk soalan 2. So kita tengok untuk soalan 2. Okey, seminit sekejap. Okey, untuk soalan 2 kita nak tengok diberi table 2 adalah dia beri maklumat employed, unemployed dan juga number of population not in labour force. Okey, so walaupun soalan ni ada 3 dalam table tu ada 3 saja tapi daripada table tu kita boleh create banyak soalan lah kat sini. Okey, so kita tengok kat sini soalan A dia nak calculate the number of labour force. Okey. Okay, so kita ada maklumat employed tadi kan. Jumlah employed, kita ada unemployed, kita ada number of population dan juga total labour force. So kita akan kita tengok balik formula pada total labour force, iaitu total labour force equal to total employment tambah dengan total unemployment. Okay, so kita dapat 23,500 sebab kita ambil total employment adalah 20,000. Tambahkan dengan total unemployed 3,500, kita akan dapat 23,500. Okey, dapat ke yang ni? Pak. Dapat. Okey. So untuk soalan yang kedua dia nak kita cari unemployment rate. Okey, so dia beri nilai unemployment adalah 3,500. So sekarang ni kita nak dapatkan unemployment rates. Okey, so kita guna formula unemployment rates, kita samakan dengan the unemployment jumlah ini adalah number unemployment lah, bagikan dengan number of labour force. So kita kalikan dengan 100. So kita ambil nilai total unemployment itu 3,500, kita bahagikan dengan 23,500 and then kita kalikan dengan 100, kita dapat 14.89%. Okey, sama ataupun macam mana? Sama. Sama Okay, yang lain okey? Okey. Okey, so untuk bahagian C, dia nak kita calculate labour force participation rates. Okey, so kita gunakan maklumat yang ada. Okey, formula untuk labour force participation rates adalah total labour force bagikan dengan number of population and then kita kalikan dengan 100. Okey, so kalau kita tengok dekat sini,
Number of populations kita tak ada kan. So maksudnya kita kena cari dulu jumlah population. So first kita kena ambil total labour force kali tambahkan dengan number of population not in the labour force. So bermaksud kita, okay, total labour force kita ada tadi, kita dah dapat 23,500. Kita tambahkan dengan 5,000, ni adalah number of population yang tidak tersenarai dalam labour force, iaitu 5,000. So kita akan dapat nilai 28,500 and then barulah kita boleh guna formula yang biru ini untuk kita dapatkan labour force participation rates. Okay, so untuk dapatkan labour force participation rates, kita ambil 23,500 tadi kan total labour force, kita bahagikan dengan total population tadi 28,500, kita kalikan dengan 100 and then kita akan dapat 82.46%. So bermaksud contohnya kalau nilai ini adalah contohnya di negeri Perlis contohnya ataupun di negeri Terengganu ada sebanyak 28,500 populasi. So daripada 28,500 ini sebanyak 82%, 82.46% adalah orang yang bekerja ataupun kita kata orang yang ingin bekerja. Macam tu. Dapat tak 82.46? Dapat. Dapat sama dengan saya. Okay. Okey, yang berikutnya adalah untuk soalan D. Dia nak employment rates. Okey, so formula employment rates ni dia ada dua. Okey, yang basic ni kita akan tengok yang ni lah. Yang pertama ni employment rate sama dengan jumlah employed kita bahagikan dengan total labour force, kita kalikan dengan 100 ataupun kita boleh juga guna 100% tolakkan dengan percentage bagi employment rates. Kenapa kita kata 100% ni? Sebab kita tahu kalau labour force dia akan jadi automatic 100% tau kat sini. Dia akan tulis total labour force ataupun maksud dia macam ni lah. 100% ni adalah jumlah ataupun percentage labour force yang ada lah ketika itu. Okay. So kita tengok kat sini employment rate sama dengan, kita guna formula yang pertama employment rate sama dengan the employed adalah 20,000. The employed 20,000 bahagikan dengan total labour force iaitu 23,500 and then kita kalikan dengan 100, kita akan dapat 85.11%. Atau kita guna formula yang kedua iaitu 100% kita tolakkan dengan unemployment rates iaitu 14.89, kita akan dapat 85.11%. Yang ni dapat tak? Dapat, okey. Okey, so kita tengok kepada soalan yang ketiga. Okey, diberi harga barangan dan juga kuantiti barangan bagi X, Y, Z. Okey, so ni adalah jumlah pembelian bagi barang X, Y, Z. Pada tahun 2010 harga dia adalah 2010, 2011 dan 2012 harga dia adalah berbeza-beza. Okay, so yang first kita nak cari the bundle price of goods in year 2010, 2011 dan juga 2012. Okay. Okay, so kita akan gunakan, yang ni adalah table yang asal lah. So kita akan gunakan, ini formula untuk macam mana kita nak cari, kita nak dapatkan total price of goods. Okay, so kita akan ambil harga kalikan dengan kuantiti dulu. Okay, yang pertamanya kita ambil harga kalikan dengan kuantiti. So maksudnya kalau pada tahun 2010, harga untuk barang X adalah RM1. Okay, kuantiti yang dibeli adalah sebanyak RM5 kan. So jadi, kuantiti yang dibeli adalah sebanyak 5 unit. Jadi untuk pembelian barang X, kita ambil RM1 sekalikan dengan 5, kita akan dapat RM5 lah. Okay, ini adalah step dia yang saya buat kat bawah ni. Okay, begitu juga dengan tahun 2010 untuk barang Y. Harga untuk barang Y tahun 2010 adalah RM2 dan pembelian adalah sebanyak 10 unit.
Jadi total price bagi harga bagi goods ataupun kita kata bagi barang Y adalah sebanyak RM20. Okay, so untuk barang Z pula pada tahun 2010 harga dia adalah RM4 dan jumlah pembelian adalah sebanyak 4 unit. Jadi jumlah harga untuk barang Z adalah sebanyak RM16. Okay, dekat sini And then untuk kita dapatkan total price ataupun kita kata bundle price of goods. So kita perlu tambahlah ke semua item ni. Okay, so RM5 untuk 5 unit barang X, RM20 untuk 10 unit barang Y dan juga RM16 untuk 4 barang Z. Kita akan dapat RM41 kat sini. Kita akan dapat 41 lah harga dia. Okay, dapat tak yang untuk dapat tak untuk tahun 2010 RM41? Dapat. Dapat. Dapat Okay. Guna formula yang sama untuk kita dapatkan the bundle price of goods bagi tahun 2011 dan juga 2012. Okay, so untuk 2011 kita akan dapat 74 dan 2012 kita akan dapat 55. Okay. So kita pergi kepada soalan B1. Okay, kalau untuk soalan B1 dia nak kita cari price index in 2011 and 2012. Okay. Ini adalah formula macam mana kita nak dapatkan price index untuk inilah tahun base dengan current year. Okay, so sekarang ni dia kata tahun 2010 adalah base year. Maksudnya kita akan jadikan tahun 2010 adalah, tahun 2010 ni adalah tahun asas dan nilai price index untuk tahun 2010 mestilah sama dengan 100. Sebab dia adalah base year, automatic dia akan jadi nilai dia adalah 100. Okay, so macam mana kita nak dapatkan nilai 100? Okay, so kita akan gunakan formula ini, price index go to total bundle price current year bahagikan dengan total price bundle price base year kalikan dengan 100. Okay, so kita nampak dekat sini tahun 2010 sebab dia adalah base year. Okay, dan juga total bundle price dia adalah 41. Jadi bermaksud kita ambil nilai 41 ni, kita bahagikan juga dengan 41 kalikan dengan 100, kita akan dapat 100. Okay, ni bundle price lah. Ni adalah price index untuk tahun 2010. Dia memang akan dapat 100. Okay, untuk 2011, kita akan ambil nilai bundle price bagi tahun 2011. Okay, kalau kita kira tadi kita dapat 74 kan kat sini. 74, kita perlu bahagikan dengan total bundle price bagi base year. Base year kita adalah tahun 2010, maksudnya 74 tadi. Kita akan bahagikan dengan 41 and then kita kalikan dengan 100. Kita akan dapat 180.49 yang ini. Okay, dan seterusnya untuk tahun 2012. Okay, total bundle price untuk current year itu tahun 2012 adalah sebanyak 55. Okay, so kita ambil nilai 55 ni kita bahagikan dengan 41 tadi sebab kita base year kita adalah tahun 2010. Jadi kita kena bahagikan dengan 41 and then kita kalikan dengan 100, kita akan dapat 134.15. Okay ke setakat ni? Okay. Okay. And then untuk dapatkan the last questions, untuk kita dapatkan nilai inflation rates tahun 2011 dan 2012, kita perlu tengok perbezaan di antara price index bagi current year dengan previous year. Okay, ini adalah formula untuk inflation. Kita ambil price index current year, tolakkan dengan price index previous year, bagikan dengan price index previous year dan juga kalikan dengan 100. Okay, so disebabkan tahun 2010 adalah tahun base year, tahun asas. So automatic kita tak akan carilah inflation untuk tahun 2010. So memang tak akan dapat pun inflation untuk tahun 2010. Okay, so kita kena cari inflation rate untuk tahun 2011 dan juga 2012. Okay, so sekarang ni kita akan ambil, kita akan tengok pada tahun 2011 dulu. Kita akan ambil nilai price index tahun 2011 iaitu 180.49
dan kita tolakkan dengan tahun sebelumnya iaitu tahun 2010. Okay, kita tolak 180.49 tolakkan dengan 100. And then kita bahagikan dengan 100 ni dan kita kalikan dengan 100 and then kita akan dapat 80.49% lah. Bermaksud inflation rate pada tahun 2011 adalah sebanyak 80.49 dan kita boleh assume kata pada tahun 2011 berlakunya peningkatan inflasi sebanyak 80.49% berbanding tahun 2010. Okay, so untuk tahun 2012 pula, kita akan ambil nilai price index tahun 2012, kita tolakkan dengan price index pada tahun 2011 dan kita bahagikan dengan price index tahun 2011 dan kalikan dengan 100. Okay, so kita akan dapat nilai negatif 25.68. Okay, kenapa nilai ni negatif? Sebab kalau kita tengok price index dekat sini tahun 2012 adalah berkurang daripada tahun 2011 dan nilai dia secara logik akal pun dia akan jadi negatif lah. Okey, sebab berkurang kan. Lainkanlah kalau tahun 2012 ni nilai dia lebih daripada 180, barulah kita akan assume inflation untuk tahun 2012 tu akan menilai positif. Okey, dapat tak macam yang saya dapat ni? Untuk inflation rate tahun 2012 dengan 11. Sama. Sama. Okey, yang lain dapat tak? Dapat. Okay, so untuk kita punya discussion hari ni kita dah cover. Ada soalan tak? Mungkin ada yang kurang jelas ke? Boleh bertanya lah. Okay, untuk pengetahuan semua, soalan exam lebih kurang macam ni lah. Kalau untuk final exam, kalau soalan final exam memang soalan berbentuk struktur. So soalan dia memang melibatkan calculation yang seperti ini. Kalau mid-sem, mid-sem kalau mid-sem kita buat Q&A kan MCQ, tapi soalan dia pun mungkin macam ni juga dan kena tandalah jawapan yang mana yang sesuai. Macam tu. Okay, ada soalan? Ya? Kalau yang inflation rate yang dapat negatif tu, kalau dia positive means dia deflation rate ke? Oh tak, dia macam mana nak cakap dia tak ada dia yang ni sebab kita tak tengok kepada depression. Okay, so kita just tengok macam ni. Kalau dia positif, bermaksud ni kita tengok pada inflation saja. Okay, kalau dia positif, nilai dia mesti lebih daripada nilai previous dia. So bermaksud inflasi dia semakin meningkat. Bila inflasi meningkat, kaitan dia dengan GDP, ya betul. Dia akan boleh menyebabkan depression lah. Ataupun recession. Long term lah. Okay, Okay, nampak tak? Sebab inflasi semakin meningkat. Bila inflasi semakin meningkat, kita pengguna nak beli barang berkurang kan? Betul. Bila pengguna kurang membeli barang, dia akan memberi kesan kepada kita punya ekonomi. So secara tak langsung akan berlakunya recession. Okay. Okay, doktor. Okay. Okay, yang lain ada soalan tak? Okay, so sepatutnya minggu ni saya kena keluarkan tutorial. Okay, esok cuti kan? Okay, so setiap hari Rabu ni lah dah boleh tengok tutorial lah. Okay, tutorial tu biasanya saya akan bagi masa 2 minggu. Maksudnya lepas raya boleh submit lah tutorial tu. Tutorial tu akan merangkumi bab 1, 2 dan 3. Doktor, yang tutorial ini adalah individual atau group? Okay, tutorial yang saya akan bagi tu actually dia lebih kepada individu. Maksudnya kena buat by individu, submit pun by individu. Tetapi boleh discuss lah benda tu. Dia boleh discuss, tak ada masalah. Cumanya submitted by individu.
Okay, dan elak copy Okay, thank paste you, lah. Doctor. Jangan copy paste lah. Maksudnya kalau kawan dah buat, kawan dia just bukan copy, macam scan and hantar sekali. Tak nak lah macam tu. At least bincang sama-sama, submit jawapan yang sama, tak ada masalah. Tapi mesti perlu melibatkan perbincangan lah. Macam tu. Okay. Sebab itu pun ada markah individu. Untuk tutorial dia adalah markah by individu. Kalau ada yang termiss tak hantar, dia akan kurang lah markah individu dia. Okay. Setakat ni ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita pun dah okay, ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, kita pun dah habis discuss tutorial bukan exercise bab 3 ni. So nanti saya akan masukkan tutorial. Hari Rabu ni dah boleh buka. Macam biasa, biasanya saya akan buat setting pukul 12 malam. Maksudnya 12 malam Rabu kita boleh tengok lah soalan tu. Okay, so hari Rabu ni dah boleh tengok soalan tutorial. Boleh discuss dengan kawan-kawan ataupun dengan ahli grup. Tapi submit by individu. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita stop kelas kita di hari ini, habis awal. So kita jumpa next week hari Ahad untuk kita masuk bab 4. Okay, thank you, Doctor. Okay. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Okay. See you, Doctor. Thank you.